Kita sampai mana itu? Leraian daya dah habis kan? Sampai sini kan? Sekarang kita masuk subtopik yang baru, 1.3 keseimbangan daya. Sebelum ni kita belajar kalau diberi dua daya ke arah berlainan, macam mana kita nak combine kan? Macam mana kita nak combine? Macam ni macam mana kita nak combine? Kita guna kaedah segi tiga daya atau segi empat selari daya kan? Untuk kali ni, kalau diberi lebih dari dua daya, iaitu tiga daya, kita ada tiga daya macam ni. Jadi macam mana kita nak combine okey. Dengan syarat objek ini dalam keadaan pegun. Macam gantung lampu ni digantung, dia pegun kan, dia duduk situ. Tapi ada tiga daya dikenakan untuk menghentikan lampu ni. Ini ada dua tali ni, tali pertama dan tali kedua ni. Di bawah ni ialah tak ada tali lah, tapi berat lampu ni sendiri berat lampu ni sendiri seolah-olah tali yang ketiga. Jadi ibarat kita ada tiga tali bermaksud tiga daya dikenakan ke atas lampu ni. Dan lampu ini dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Ini pun tiga daya juga ni. Kita ada kotak. Kotak tu tidak menggelosor ke bawah ni. Dia duduk diam dia pegun. Okey, sebab dia bagi tahu kotak pegun, kotak pegun. Jadi bermaksud ada tiga daya juga. Daya ke atas tindak balas normal R. Ini macam biasa, macam dulu kita belajar. Daya berat oleh kotak mengikut tarikan graviti ke belah bawah ni. Dan daya geseran yang mana menyebabkan kotak tu tak dapat bergerak, menggelosor ke bawah dari geseran FR. Jadi ada tiga daya dalam keadaan yang ada tiga daya yang dikenakan ke atas kotak yang menyebabkan kotak ini diam kat situ, pegun, tak bergerak. Kita ada gambar ni. Gambar ni digantung oleh dua tali ni dan satu lagi tali, iaitu tali berat gambar itu sendiri menuruti tarikan graviti ke bawah. Jadi sama juga gambar ni ditindakkan oleh tiga daya. Cuba tengok bot ni. Kapal ni apa beza dengan semua objek ni tadi? Semua objek ni dalam keadaan pegun kan? Pegun Sedangkan kapal ini bergerak. Dia tak pegun. Ya, dia tak pegun Tapi gerakannya jenis apa? Kalau kita tengok ni, gerakan jenis halaju seragam. Maksudnya ini balik pada cerita inersia balik lah kan? Cerita inersia yang kamu belajar masa tingkatan 4. Objek yang kekal pegun mahu terus kekal pegun sehingga daya luar dikenakan. Manakala objek yang bergerak lurus dengan gerakan halaju seragam akan terus bergerak lurus halaju seragam sehingga ada daya luar dikenakan. Ini yang keadaan kedua tu. Keadaan kedua tu, kapal ini bergerak dengan jenis gerakan halaju seragam. Okey. Sedang ada tiga daya juga dikenakan. Dua kapal ni, dua daya tambah daya
geseran. Daya geseran ke belakang melawan arah gerakan. Daya geseran. Jadi kita ada 3 juga daya. Maksudnya kalau kedua keadaan ini berlaku, pegun berlaku, laju seragam berlaku, sedang ada 3 daya dikenakan. Jadi kita memahami bahawa ketiga-tiga daya itu saling berbunuhan satu sama lain, menyebabkan baki daya jadi kosong. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita cuba gabung semua daya ni, kita cuba tambah semua daya ni, hari sekali kita dapat kosong. Itu pasal objek tu pegut. Itu pasal kapal itu seakan tidak dikenakan daya luar. Lalu dia yang asalnya bergerak dengan hal laju seragam, kekal dengan gerakan asalnya, iaitu terus bergerak dengan hal laju seragam. Kerana ketiga-tiga daya ini saling berbunuhan satu sama lain dan menjadi daya baki jadi kosong, atau daya paduan jadi sifar. Maka jika keadaan ini berlaku, paduan 3 daya ini kita kenali sebagai menghasilkan daya paduan sifar. Maka jika kita cuba kumpul semua anak panah ini dan kita jadikan anak panah ini sebagai membentuk segitiga, sebab ada 3 sisi kan, 3 anak panah ni bermaksud 3 sisi. Katakan kita cuba bentuk anak panah ini dengan bentuk segitiga, maka pasti dan pasti kita akan dapat segitiga macam ini. Segitiga yang saling menutupi satu sama lain, tidak terbuka, saling tutup. Dan cara nak susun anak panah ini ialah kita temukan kepala dengan ekor anak panah yang satu lagi. Contoh yang ini, kita tarik macam ni, kita tarik turun bawah. Jadi dia duduk kat mana? Dia duduk kat sini. Boleh nampak duduk kat anak panah ni. Kita pelihara dia punya panjang dan dia punya arah juga. Anak panah yang ini, P ni, kita tarik, tengok letak mana? Letak sini. Ni P Okey, dan anak panah untuk berat ni W ke bawah macam ni. Kita tarik dan tutup 2 lagi macam ni. Jadi semestinya kita mendapat segitiga tertutup macam ini. Dan kalau kamu perasan, segitiga yang tertutup ini membentuk segitiga bersudut tegak. Maksudnya kat sini 90 darjah. Dan ingat lagi, bila kita ada sahaja segitiga bersudut tegak, segala pengiraan kita boleh guna yang matematik yang kita tahu. Teorem Pythagoras dengan trigonometri. Okey, boleh untuk cari satu sisi yang lain, untuk cari sudut lah, dan biasanya dua-dua itu sajalah untuk cari panjang sisi dan untuk cari sudut sudut dalaman ni. Okey Dan segitiga ini kita panggil segitiga daya. Segitiga daya. Okey. Tadi cikgu cakap hasil gabung 3 daya ini menjadikan saling berbunuhan satu sama lain. Betul kan? Jadi maknanya begini Kalau 2 ini bergabung, kalau 2 daya ini bergabung, maka dia akan menghasilkan seakan satu daya baru yang guna untuk bunuh yang ketiga.
Jadi kamu boleh agak tak macam mana daya hasil gabungan dua ini supaya boleh bunuh dia ni. Katakan dia ini, yang ketiga ni berat 4 Newton. Macam mana nak bunuh daya 4 Newton ni? Boleh bayang tak? Apa daya yang kita boleh kenakan ke atas lampu ni supaya daya 4 Newton ke bawah ni terbatal? Macam mana kita nak lawan 4 Newton ni ke bawah? Boleh faham tidak? Iaitu jika bila daya ke atas macam ni kan, kita belajar dululah kan, adanya daya ke atas ni yang juga nilai dia sama dengan nilai daya ke bawah 4 Newton juga. Maka 4 Newton lawan 4 Newton terbunuh habis, dua-dua mati, daya baki kosong. Okey, dan arah mesti bertentangan lah kan, sebab nak bunuh daya ni yang ke bawah, maka daya itu 4 Newton tu mesti lawan ke atas. Di daya berat tarik lampu ke bawah, daya ini yang ke atas tarik lampu ke atas. Jadi sama-sama kuat, saling berbunuhan. Itu pasal lah lampu tu kekal pegon situ. Yang cikgu nak kaitkan tadi, percaya atau tidak, gabungan kedua-dua daya ini menyebabkan terbentuknya daya ini 4 Newton ke atas, sama macam lampu ni, sama macam berat ni. Jadi ideanya dua daya gabung akan lawan yang ketiga pada arah bertentangan. Sama juga kalau daya ini kita gabungkan dengan daya ini, agak-agak ke mana daya gabungan itu akan pergi untuk lawan yang ini. Dan berapa nilai daya tu? Boleh agak tak? Macam mana nak lawan daya ni? Yang ke kanan ni, dengan kekuatan 3 Newton. Jika samalah kan, kita ada daya yang bertentangan dengan nilai yang sama, 3 Newton. Jadi 3 Newton tarik kanan, 3 Newton tarik kiri, menyebabkan terbatal lah dua-dua. Jadi lampu tu kekal pegon, tak bergerak kiri atau kanan. Jadi ideanya hasil paduan dua daya ini mencipta yang ini. Okey, boleh Okey, sama juga kalau daya ini dipadukan dengan daya ini, menghasilkan daya yang akan lawan ini, daya ni. Kemana arah daya tu? Kalau nak lawan ni, macam biasa kita faham, mestilah ke belakang dia lah kan, macam ni bertentangan dengan kekuatan pun 5 Newton. Boleh idea ni sangat perlu untuk nak jawab soalan nanti. Nanti kamu faham. Okey. Ya, balik pada cerita tadi, ini gabung dengan ini dapat lawan ini kan. Bermaksud daya yang melawannya itu semestinya terbentuk begitu, berlawan arah dengan kekuatan yang sama. Okey, cikgu tanya kamu. Kamu dah belajar leraian daya kan? Ingat lagi leraian daya? Kita dibagi satu daya ni. Boleh tak lerai ke arah paksi Y dan paksi X ni? Ke arah menegak dan ke arah mengufuk. Iaitu kita bentuk segitiga daya, segitiga kan? Apa tu guna teorem trigonometri kan? Betul tak? Kita ada sudut ni. Kita dapat cari panjang ni yang mewakili sini dan lebar ini yang mewakili daya mengufuk. Leraian daya mengufuk, leraian daya menegak oleh T ni. Betul kan? Yang P pun kita buat yang sama lah untuk cari leraian daya P ni ke arah menegak dan mengufuk. Tapi oleh kerana P ni sepenuhnya mengufuk, jadi tidak ada segitiga yang boleh dibina daripada P ni. Bolehkah bina segitiga daripada P ni? Kalau P ni tercongek sikit, bolehlah bina. Buat macam tu, dapat segitiga yang kecil tu.
Tapi dia memang rapat mengufuk tepi. Jadi maksudnya P tidak menyumbangkan leraian daya ke arah komponen menegak. P sepenuhnya menyumbangkan dirinya sendiri ke arah mengufuk penuh 3 Newton. Tak perlu nak lerai-lerai apa lagi dah kalau belah mengufuk. Kalau belah menegak, P ni seakan tak ada kena-mengena langsung. Sebab tak ada segitiga terbentuk. Bermaksud tak ada leraian daya oleh P ke atas ke arah mengufuk. Boleh Sekarang ni, tadi kita rasa-rasa saja kan bahawa daya kat atas ni 4 Newton. Sekarang ni kita akan buat satu soalan. Kita tengok betul atau tidak apa yang kita cerita tadi. Dua daya bergabung, dia jadi daya yang ketiga pada arah berlawanan. Kita akan buat ni Okey. Cuba kamu buat ni dulu. Boleh? Guna pemahaman tadi Cuba. Jangan tengok penyelesaian ni, cuba buat. Dapatkan berat ni W. Sorry, dapatkan P dulu Kemudian dapatkan berat. Boleh Cikgu tinggal sekejap boleh? 5 minit
Macam mana dah boleh dapat? Okey. Boleh buat? Nak cikgu buat? Okey. Ini ada satu objek ni tergantung oleh 3 tali. Jadi ideanya tadi, soalan nak kita cari tegangan tali P. Berapa tegangan tali P ni? Masih ingat tadi, idea tadi, bahawa kekuatan tegangan tali ini kita boleh cari dengan kita mencari paduan kedua daya ini. Sebab ideanya dua daya ini berpadu mestilah sama kuat dengan P, tetapi bertentangan arah ke belakang, ke kiri. Jadi dan kita lihat W ni ke arah bawah, sepenuhnya ke arah menegak ke bawah. Jadi maksudnya W ni tidak menyumbangkan sedikit pun leraian daya ke arah mengufuk seperti P. Jadi maksudnya W ni kita tak perlu cari leraian daya. Jadi kita perlu cari leraian daya untuk T saja. Sebab kita tahu T ni boleh dileraikan kepada dua paksi, iaitu paksi menegak dengan paksi mengufuk. Boleh ya? Tapi kalau kita cari leraian daya T pada paksi menegak, tidak ada kena-mengena dengan P. Sebab P ni adalah mengufuk. Makanya adalah betul kalau kita cari leraian daya oleh T ni ke arah sini, ke arah mengufuk. Jadi maka kita dapatlah bina segitiga yang berkaitan. Cuba tengok, kita bina segitiga. Okey. Kita ada segitiga ni. Maka daripada sini kita ada satu sudut dan kita ada nilai tegak ni, iaitu 8 Newton kan? Kita ada nilai ni, hipotenus ni, iaitu T sama dengan 8 Newton. Ingat lagi, untuk nak guna trigo, cukup saja kita ada satu sudut dan kita ada satu sisi daripada 3 sisi. Kita dah boleh cari sisi-sisi yang lain guna trigo. Ingat lagi? Jadi menurut menurut sudut ini 60 darjah, tentangnya adalah kat sini, betul tak? T-nya adalah kat sini, tentang sudut sisi tentang bagi sudut ni. Sebelahnya adalah sini, sebelah, dan hipotenusnya adalah sini, yang mana hipotenus ini mewakili T, 8 Newton. Sekarang kita nak cari ke arah S ni. Arah S ni, jadi boleh tak cari nilai S ni guna trigo? Cikgu tak perlu tunjukkan, kamu dah tahulah kan. Kita dah belajar hari tu, leraian daya, cara nak guna trigo. Okey, kamu pakai cos, sebab cos ada S, ada H dan ada theta. Bagus. Melibatkan tiga-tiga ni, S yang nak dicari, jadi cos sesuai. Jadi kamu dapat dah berapa nilai S ni. Lakukan pemindahan algebra apa semua untuk dapatkan S kan. Dapat. Okey, berapa leraian daya mengufuk ni oleh T ni? Berapa dapat? 4 Newton. Boleh buat ke tak?
Okey, ni kan. Jadi kita senaraikan semua trigo. Sin. Apa bagi apa? Sin. Sint. Cara hafal lah. Sint. Bunyi T, bunyi H. Sint. Kosh. Kosh. Tak ada bunyi T ya. Kosh. S, H. Kosh. Okay. Tangent. Tans. Tans. Bunyi T. Tans. T, S. Boleh ya. Jadi kita ada sudut 60. Semua boleh pakai ni. Kita ada hypotenuse mewakili 8 Newton. Jadi hypotenuse ini ada, hak ni tak ada. Dia ni tak dipakai. Kita nak cari antara T dan S ni, kita nak cari S kan. T ni mewakili menegak. S mewakili mengufuk. Kita nak cari S. Di mana ada S antara dua ni? Hak ni saja, cos. Hak ni pun tak dipakai, sin. Jadi kita keluarkan cos theta inilah untuk kita buat pemindahan algebra. Cos. Okey. Sekarang kita nak dapatkan nilai S kan. Kita lakukan pemindahan algebra lah kan. H ni hantar pergi sana. Jadi kita dapat H cos theta sama dengan S. Kemudian kita flip lah. Ini matematik saja ni. S sama dengan H cos theta. Theta ialah 60 kan. 60. Jadi kita isikan nilai H sama dengan 8 Newton. 8 Newton darab cos 60. Okey, kita dapat. Tekan kalkulator. Dapat 4. Kita dapat 4. Unit apa? Newton. Cos 60 ni tak ada unit yang tinggal Newton sajalah. Okey. Jadi rupanya S ialah 4 Newton. 4 Newton. Maksudnya leraian daya oleh T ni ke arah mengufuk adalah 4 Newton. Di 4 Newton. Okey. Jadi 4 Newton ni tambah W, yang mana W leraian daya ke arah mengufuk tak ada. Jadi seakan 4 tambah 0 sajalah. Sebab ni tak membantu, dia terus ke bawah. Serenjang ke bawah. Di 4 Newton. Di ideanya, apakah nilai P ni? Ingat tadi idea? Semestinya nilai P ni sama dengan nilai daya bertentangan ni. Sebab bila sama kuatlah saling berbunuhan menyebabkan objek ni, pegon dekat situ tak bergerak kiri kanan. Jadi ideanya, berapa nilai P ialah berapa nilai kat belakang ni. Kat belah kiri ni, 4 Newton. Jadi P ialah 4 Newton. Akhirnya kita boleh cari P dengan kita memahami gabungan dua daya lagi pada arah komponen mengufuk. Boleh dapat kalau nak minta cari W kan, soalan berikutnya minta cari W. Berapa daya W ni atau berat ni? Samalah kan, kita memahami daripada yang sama tadi. Gabungan kedua daya ini semestinya akan membentuk satu daya yang gunanya untuk lawan daya ni. Dan kekuatan daya kedua-dua ini adalah sama. Makanya nak cari W, kita carilah paduan kedua-dua daya ni. Kan? Daya hak P ni, pasal dia tak dapat bentuk segitiga, dia sepenuhnya mengufuk, maka maksudnya P ni tak dapat dileraikan pada paksi mengufuk, menegak. Maksudnya P ni tak menyumbangkan sedikit daya pun pada hal menegak macam ni. Jadi sepenuhnya ianya ditanggung oleh leraian daya T ni ke arah paksi
menegak pula. Komponen menegak. Jadi dah tahu kerja kita berikutnya nak cari leraian daya oleh T ke arah komponen menegak. Sebab nilai yang kita dapat komponen menegak oleh T itulah nilainya W, berat. Jadi macam biasa kita nak leraikan daya tunggal ini kepada komponen menegak. Sama juga kita dapat segitiga ni lah kan. Segitiga ni kita nak cari nilai ni panjang ni. Okey. Samalah, ini 60 darjah. Kat sini pun 60 darjah lah kan. Kat sini 60 darjah. Atau boleh ambil sini 30 darjah. Ikutlah. Cikgu nak ambil ni lah 60 darjah. Merujuk sudut ini 60 darjah ni, di sini adalah tentang tu kena labelkan dululah nama sisi ni, tentang hipotenus sini dan sebelah sini sebelah. Okey. Kita nak cari tentang ni. Kita nak cari tentang ni, nilai tentang ni, sisi ni berapa? Menggunakan yang sama, trigo. Kita guna trigo. Okey. Cikgu pindahkan segitiga ni kat sini buat besar sikit. Okey, kat ni 90 dia duduk kat belah atas ni 90. Sudutnya kita dapat sini 60. Okey, mengikut label merujuk pada sudut ni, ini tentang, ini sebelah, ini hipotenus. Maklumat lain yang diberi ialah nilai hipotenus ni iaitu mewakili T sama dengan 8 Newton. Okey, 8 Newton ni. Panjang hipotenus 8 Newton. Jadi yang kita nak cari adalah T Yang sebelum ni kita cari S. Sekarang nak cari T Jadi kita keluarkan rumus trigo ketiga-tiga tu. Sint. Cara sebut sint. Cos SH tans. Ada T tans. Kedengaran bunyi T, S. Okey, macam tu. Kemudian kita membuat pemilihan antara tiga ni, yang mana maklumat yang ada dan dikendaki Kita ada H 8 Newton, H, ini ada H, ini ada H, ini tak ada H, tak boleh pakai. Kita ada sudut ini 60 darjah. Semua pun ada sudut. Kita nak cari T bukan S kali ni T. T panjang ni. Yang mana ada T antara dua ni? Ini sahaja sin. Di cos pun tak boleh pakai. Jadi kita akan tarik keluar ni untuk buat pemindahan algebra. Sin theta sama dengan T bahagi H. Kita nak cari T, H kita hantar pergi sebelah. Jadi H sin theta sama dengan T. Kita boleh flipkan, jadi T sama dengan H sin theta. Sekarang kita boleh isi nilai H sama dengan 8 Newton. Dan sin theta adalah sudut yang dirujuk 60 darjah. Dan kita dapat tekan kalkulator. 8 darab sin 60 adalah 6.93. Benarkan 6.93. 0.93 unit yang masih tinggal Newton Newton. Sin 60 tidak ada unit. Sin 60 tak ada unit Okey. Jadi inilah dia T, nilai T 6.93 nilai T ni, leraian daya T ni oleh H ni Jadi maksudnya hasil gabungan kedua-dua daya ini, yang ni tak gabung lah sebab dia serenjang, maka sumbangan daripada hak ni saja ke arah menegak adalah kita panggil TY TY sebab Y itu menegak adalah
6.93 Newton. Rupa-rupanya itulah nilai W, 6.93, atau berat dia 6.93 Newton. Berat objek ni 6.93. Sebab kedua-dua daya ni kan saling berbunuhan, maksudnya sama kuat. Jadi kita dapat idea nilai W ni daripada nilai ni Ty. Jadi begitulah cara kamu nak selesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya. Sebab tu tajuknya begitu, keseimbangan daya. Kita ada 3 daya, macam mana kita nak seimbangkan, lalu disembunyikan sesuatu, diberi sesuatu, kita boleh lakukan peminahan algebra dan kita dapatkan balik. Kita kena guna, semestinya wajib guna teorem trigonometri trigonometri dan mungkin kadang-kadang teorem Pythagoras. Okey, kita ada contoh 2 ni. Kita akan buat contoh 2. Kita habis pukul berapa? 4:40, 90. Kita 3 waktu. 3 waktu Okey, tak apa. Apa dia? Contoh tadi. Yang ni. Ni pegun. Ya, dia pegun. Dia pegun, barulah kita boleh mendapat bentuk segitiga paduan daya ni. Dia pegun, atau dia kalau dia bergerak pun, dia bergerak dengan laju seragam, baru kita boleh dapat segitiga ni. Kalau tidak, kalau dia bergerak, kalau ada pecutan apa berlaku pada segitiga ni, segitiga akan terbuka macam ni Kalau kita cuba cantum, dia akan jadi terbuka macam ni. Contoh ni, macam ni, macam ni. Boleh nampak terbuka ni kat sini. Ni maksudnya objek tu, kadang-kadang kita tengok kat sini je, kita tahu dah objek tu sedang berlaku padanya pecutan. Dia tidak pegun, dia tidak bergerak dengan laju seragam, dia sedang memecut. Apa buktinya? Buktinya terbuka ni. Okey. Okey. Tengok ni. Kita buat contoh 2. Okey, okey. Kita buat contoh 2 ni. Semua contoh ni kena buat wajib, sebab semuanya lain-lain lain-lain keadaan. Okey, kotak ni pegun kan? Dia bagi tahu kotak ni pegun tengok. Keadaan pegun. Okey, maknanya kita tahu ada 3 daya yang dikenakan. Okey. Soalan pertama suruh kita labelkan dulu kan. Okey, gambar rajah jasad bebas ni, satu nama ni, gambar rajah jasad bebas ni, maksudnya dia suruh pasang itulah segala anak panah dan label label anak panah. Okey, kita pasang R. Kita tahu kan semua benda ada berat W, itu sudah pasti R dengan W ni adalah pasti, memang ada, dan daya yang menyebabkan dia tak menggelosor ke bawah, FR. Jadi ada 3 daya ni. Sama juga cerita, boleh tak kita gabungkan 3 daya ni? Dan kita sudah menjangka mesti ketiga-tiga daya ni boleh digabungkan dan tertutup antara mereka ni, tertutup. Sebab objek ni pegun. Dapat idea objek ni pegun akan membentuk gabungan segitiga daya yang dikenakan dekat atas objek ini sebagai tertutup. Jadi kita pun mulalah. Kamu nampak tak segitiga hak kecil kat tengah-tengah ni? Inilah dia segitiga tu Okey, segitiga ni. Segitiga ni boleh gunalah. Tapi kecil sangat kita nak buat besar sikit. Okey Jadi kita nak buat hak mana dulu? Kita buat W dulu boleh Kita buat W dulu. Ni W ni. Okey, pindah sini W ni pindah sini. Kita buat W dulu. Mana pembaris?
Okey, buat ringan dulu, lembut dulu sebab kita tak pasti kita tak pasti penghujungnya kat mana. Nanti baru kita gabung. Okey, kita buat apa pula? Kita buat R pula. Kita buat R. Dia punya condong macam tu. Condong macam tu. Kita pindahkan macam ni. Okey. Agak-agak sajalah. Okey, sama juga kita buat lembut sahaja. Okey. Kita dapat macam tu. Dan kita ada FR FR condong yang begitu. FR. Pindahkan. Okey, kalau kamu perasan FR dengan R ni dia serenjang kan? 90 darjah, nampak? 90 darjah. Jadi ini R ini R, kita kena buat 90 darjah jugalah. Macam ni pastikan 90 darjah. Sini 90 darjah. Agak-agak sajalah. Okey. Macam tu bila dah mendapat bayangan ni yang pasti ni, mula kita bagi terang lah sikit. Bagi clear, terangkan. Sini. Okey. Nampak sama tak? Sini sama kan? Agak-agak je lah sama. Okey. Lepas tu nak buat apa? Kita labelkan lah. Ini R kan? Ini R. Ini R Okay, R. Ini FR. FR. Ini FR. Okey. Dan yang ni, yang ke bawah ni adalah W. W. Kemudian pasang nak panah balik R ke arah atas macam ni FR ke arah atas kiri dan W ke arah bawah. Kalau kamu pasang ni, kalau kamu ini track jogging ni, kalau kamu jogging ni, kamu akan jogging sampai mati. Sebab dia looping macam ni looping. Dia nampak kalau kamu tak jogging sampai mati ni, maknanya paduan daya tu ada masalah. Kamu silap pasang ni. Silap pasang. Kepala tak bertemu ekor ni. Kamu pasang ekor bertemu ekor ke, kepala bertemu kepala ke. Jadi tak akan dapat looping macam ni Looping ni bermaksud berlakunya keseimbangan daya. Okey, boleh Okey, sini kita tahu 90 lah. 90 darjah. Okey. Bila dapat segitiga 90 ni, dah kamu dah tahulah kan nak buat apa. Nak cari panjang belah W ke, panjang ni ke, panjang ni ke, akan sudut yang diberi ni ke, nak cari sudut ke, itu pakai matematik sajalah kan. Cikgu tak perlu tunjuk lah. Patutnya cikgu tak tunjuk dah pun dah tahu Ini berapa sudut ni? Siapa tahu? Sudut ni berapa? Berapa sudut ni? Berapa sudut ni? Diberi sudut kat sini 40 kan? 40 Okey. Okey, ni sudut 40 ni di sini kan? Kat sini kan 40 ni. Nampak 40 sini 40 darjah. Ini berapa ni sudut ni? Okey, 90. Berapa sudut sini? 90 tolak 40. 50 kan? Ya betul, 180 tolak 90.
90 tolak 40, 50 kan? Sini Jadi berapa sudut sini? Sini. Ini kan sudut gunting, nampak ni? Sudut gunting. Sudut ni sentiasa sama dengan sudut ni kan? Betul tak? Hak belah sini sama dengan belah sini kan? Ini matematik lah dulu. Okey, jadi maknanya hak ni ialah 50. Nampak trik Dia bagi trik pada sudut ni. Sedangkan sudut dalam segitiga tu bukan sudut 40 ni. Hati-hati Okey, inilah dia. Apa tadi? Soalan berikutnya ialah, okey, kita dah lakar dapat markah penuh semua. Ada 3 daya. B, dengan melukis segitiga daya berskala, tentukan magnitude tindak balas normal R dan daya geseran FR. Maksudnya dia suruh cari nilai R, dia suruh cari nilai FR. Dia suruh cari nilai R, dia suruh cari nilai FR. Okey. Yang nilai yang kita dah tahu ialah W. W berapa Newton? W ialah telah diberi dalam soalan 50 Newton. Kita labelkan sini 50 Newton. Kan? Lepas tu ini pakai trigo sajalah. Pakai trigo sajalah cari R dan FR. Sebab kita ada satu sudut dan kita ada satu panjang. Jadi carilah R dan FR ni. Okey, pakai sin, cos, tangent. Okey, dipendekkan cerita, nilai R ialah mana nilai R? Itu nilai R 38.3 Newton. Kan? FR dia pakai sin 32.14 Newton. Okey. Macam tu lah. Ni ada lagi contoh lagi ni. Kamu boleh teruskan ni. Semua contoh ni berlainan ni. Semua kena buat formatif, praktis formatif apa semua ni. Okey. Kita teruskan kepada subtopik baru 1.4, kekenyalan. Okey. Kekenyalan. Kalau kekenyalan ni cerita spring Tengok orang ni kita faham dulu kalau spring, kita faham kalau sebut spring ni kita terbayang satu benda je kan. Kita terbayang bentuk spring tu sendirilah kan. Okey, ni spring. Dah nampak spring Kita terbayang ni kan. Tapi sebenarnya bukan semestinya bentuk macam ni saja baru kita panggil spring Jadi apa maksud spring? Apa maksud spring? Spring ialah sesuatu yang boleh kita, sama ada kita penyek dia macam ni penyek, kita mampat dia lah, mampatkan, kita kenakan daya kan. Untuk mampat dia kita kenakan daya, untuk penyek dia kita kenakan daya jari ni. Bila kita lepas, dia kembali ke bentuk asal. Itulah dia spring itulah dia kekenyalan. Bila kita apa-apa saja objek, bila kita mampat dia atau kenakan daya, dia jadi bentuk lain. Selepas kita melepaskan balik daya, dia akan kembali ke bentuk asal. Sama juga kalau kita regangkan dia. Regangkan, kita tarik dia. Tadi mampat, sekarang kita regang. Regang ni maksud kita tarik dia. Kita kenakan daya lah kan, kita tarik. Bila kita lepas, dia kembali ke bentuk asal. Jadi maksud kekenyalan, maksud spring ialah, ada kat sini muka surat 25, ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan.
Sesuai dengan cikgu cerita tadi kan. Kenakan daya padanya, dia mampat, bila lepas dia kembali ke bentuk asal. Kita regangkan dia, kita kenakan daya, bila lepas dia kembali ke bentuk asal. Itu semua kita panggil, itu semua maksud kekenyalan. Jadi benda yang boleh melakukan sifat begini, dipenyek dia, ditarik dia, dia dilepaskan balik, dia jadi asal. Itu semua kita faham objek tu sebagai spring. Spring boleh jadi macam-macam. Ni pun spring juga. Kita ada getah ni kan. Ni getah. Tidakkah getah menunjukkan sifat yang sama? Bila kita tarik, kenakan daya, dia meregang, ubah bentuk. Bila kita lepas, dia kembali balik ke bentuk asal dia, dengan panjang asal dia. Kan? Ni pemadam ni pun spring juga sebenarnya. Sebab dia menunjukkan sifat yang sama. Bila kita picit dia, mampat dia ni. Tengok cikgu mampat. Dia kemek. Kita cikgu kenakan daya kan. Berubah bentuk dia. Tapi bila cikgu lepas, dia kembali ke bentuk asal. Tapi bila cikgu regangkan dia, cikgu tarik, dia memanjang. Tapi bila cikgu lepas, dia kembali ke bentuk asal. Jadi macam-macam jenis spring. Apa lagi? Kita ada pembaris. Pembaris pun spring juga ke? Ya, memang spring. Tengok kalau cikgu buat meleding tu, kan? Kalau cikgu buat meleding tu, kepok tu, ni dia memampat atau meregang belah atas ni dan memampat belah bawah ni. Dia punya molekul ya. Bila lepas, dia kembali ke keadaan asal dia. Sama juga belah sana pun, kan? Apa lagi? Tali. Kita ada tali. Macam mana nak buat tali tu jadi spring? Kita ikat dia dekat panah. Kan? Maka tali tu jadi spring jugalah. Jadi bila kita memanah, dia jadi melengkung. Tapi bila kita lepaskan anak panah, tali tu kembali straight balik. Tu dia apa maksud kekenyalan. Ini kena hafal. Semua hak hitam-hitam ni semua kena hafal. Jadi apa dia hubungan daya dengan pemanjangan spring ni? Iaitu semakin kita kenakan daya pada dia, semakin pemanjangan spring. Semakin panjang lah kan? Nampak? Semakin panjang, semakin panjang. Betul tak? Okey. Itulah hubungan dia. Maksudnya, hubungan mereka ialah berkadar terus. Berkadar terus ni boleh digunakan pada macam-macam hubungan dalam semua bab pun boleh. Iaitu bila kita kenakan punca ni, iaitu daya, maka akibat dia ikut sama naik dengan punca. Kan? Tengok, lebih banyak daya dikenakan, lebih panjang spring kan? Macam mana kita nak sebutkan hubungan mereka berdua? Macam mana kita nak sebutkan hubungan daya dengan pemanjangan spring? Iaitu kita sebut daya berkadar terus dengan pemanjangan spring. Jadi bila soalan tanya apakah hubungan, kamu bagi tahu begitulah. Hubungan ni biasa ada dua je dalam cerita fizik ni. Berkadar terus atau berkadar songsang. Itu saja. Jadi apa lagi nak cerita tentang spring ni? Ialah nak cerita apa lagi? Okey, macam ni. Mari kita cerita tentang macam mana nak buat spring ni yang cikgu pegang ni supaya dia menjadi lebih keras. Spring ni lembut ni. Apa maksud keras? Apa maksud keras? Okey. Satu idea lah. Keras ni maksudnya kalau cikgu nak picit ni mudah atau payah? Kalau spring ni dikatakan keras, cikgu nak picit
Nak picit ni, spray ni mudah atau apa? Payah? Payah kan? Sebab keras lagi spray tu keras, lagi payah lah nak picit, atau lagi payah nak tarik ni. Maksudnya lagi tinggi lah kan daya. Lagi tinggi lah daya cikgu kena guna banyak daya untuk pemanjangan yang sama. Kan? Kalau spring lembut, maksudnya kenakan daya rendah je, tarik lembut je, relax. Dia boleh panjang yang sama. Tapi kalau spring itu keras, masya-Allah, kenakan daya yang kuat sampai merah habis jari ni, tapi pemanjangan masih sama. Nampak tak? Maksudnya kita nak cerita lah ni macam mana nak buat spring tu jadi lembut atau sebaliknya jadi keras. Kamu ada idea tak macam mana nak buat spring cikgu ni supaya jadi keras? Ada idea tak? Kita nak modify macam mana? Kita nak ada ubah suai mana-mana lah. Katakan kamu pembuat spring lah. Apa yang kamu boleh buat supaya spring jadi lebih keras daripada spring ni? Siapa-siapa ada idea? Kalau cikgu lah kan. Kalau cikgu ingat ubah jenis bahan ni. Bahan hak bina spring ni, ubah jenis. Hak ni mungkin apa nama ni? Yang ni mungkin apa, zinc kot, zinc. Kalau cikgu ingat cikgu nak pakai keluli ke alloy ke, baru lagi keras. Kan? Tapi bentuk pun semua sama lah. Cuma ubah jenis bahan je. Lagi keras. Kalau nak lembut lagi, buat macam mana? Kalau pakai plastik kot, tak? Kan? Pakai plastik, bahan plastik, mesti lembut lagi kan? Betul tak? Maksudnya jenis bahan itu boleh mempengaruhi kekerasan spring. Setuju tak? Kan? Buat spring dengan plastik nak banding buat spring dengan besi, keras lagi lah besi kan? Okay? Itu faktor yang pertama, kita boleh ubah suai kekerasan spring dengan jenis bahan. Ubah suai jenis bahan. Katakan kita ada bahan yang sama je. Kita ada bahan yang sama, katakan keluli, tapi tak cukup kuat. Ni kita buat dengan keluli tapi tak cukup kuat, katakan tak cukup kuat. Apa lagi yang kita boleh buat untuk bagi tambah keras? Ialah apa dia? Kita kurangkan bilangan lilitan ni. Jadi kalau kita kurangkan, maksudnya ni panjang kan? Kita lilit panjang ni, kita buat pendek sikit, kata sampai situ je. Separuh je. Kan? Maka spring tu dia jadi apa? Dia jadi semakin lembut ke semakin keras? Maksudnya semakin pendek spring ni, semakin pendek lilitan spring ni, semakin apa ia? Semakin lembut atau semakin keras? Semakin keras. Semakin keras. Ni kalau cikgu potong separuh ni, cikgu cuba picit yang separuh ni, picit macam ni dengan kuku ni. Keras lagi ni. Keras lagi ni. Cikgu picit kat setengah tu. Ni keras lagi. Kalau picit daripada atas ni, lembut sikit. Dia ideanya ialah semakin spring ni pendek, dibuat pendek, semakin dia keras. Semakin keras. Nak picit dia payah, nak regang pun payah. Okey, bagus. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, apa dia? Kalau dah pendek pun buat, bahan pun dah tukar daripada plastik ke bahan keluli, dan dah bagi spring tu pun pendek tapi masih lembut, ada cara lagi tak supaya boleh tambah keras dia? Ada idea lain? Ialah diameter. Diameter, kita boleh buat sesuatu pada diameter. Cuba tengok, diameter ada dua cerita tau. Dalam spring ni, diameter ada dua cerita.
Pertama dia meter ketebalan spring ni sendiri ya. Nampak ni? Ketebalan wayar spring ni. Tu dia meter ketebalan satu wayar ni. Ni buatlah bagi tebal sikit kan. Betul tak? Barulah tough sikit buat bagi tebal Cuba muka surat 29. Kamu tengok dekat sini yang ni spring ni tebal. Diameter diameter dawai tu. Hak ni agak ketebalan wayar tu halus sikit kan. Halus kita sebut. Tebal, halus. Okey kalau lebih tebal, maka lebih apa spring? Lebih lembut atau lebih keras? Logiknya lebih keras lah kan. Kalau diameter ni, diameter spring ni tebal ni, keras ni. Nak picit ni keras jadi semakin tebal diameter wayar, semakin keras. Dan diameter yang kedua ialah hak macam ni. Nampak? Diameter hak ni belah sini. Okey, belah sini. Tebalan hak ni. Sini tadi ketebalan satu wayar saja. Sekarang ketebalan ni. Ketebalan melilit. Ketebalan melilit spring ni. Dia terbalik tau. Hak mana satu ni? Hak kiri atau kanan yang lebih keras? Hak lilit yang diameter besar atau lilit yang diameter kecil ni yang semakin keras? Hak mana satu? Jawapannya yang kecil ni. Lagi lilit diameter kecil, lagi keras spring tu. Kalau besar, lebar macam ni, dia lagi lembut. Jadi lengkaplah sudah 4 faktor yang boleh mempengaruhi kekerasan spring. Yang pertama, jenis bahan membina spring tu. Nak pakai keluli ke, kuprum ke, plastik ke. Yang kedua, ketebalan wayar. Yang ketiga, ketebalan juga. Tapi ketebalan diameter spring, melilit spring. Okey. Ini diameter. Jangan keliru dua ni ramai yang keliru Okey, ketebalan atau diameter melilit spring lebih apa? Dan yang faktor keempat adalah panjang spring. Semakin pendek semakin apa? Boleh Lagi sekali, yang ni keluli lebih keras daripada kuprum dalam keadaan bentuk yang sama. Bentuk yang sama, diameter yang sama, semuanya sama, panjang yang sama. Hak ni lebih tebal wayar, lebih keras spring. Hak ni lebih besar diameter, hak ni terbalik lebih kecil diameter, lebih keras. Hak ni lebih pendek spring, lebih keras. Boleh 4 faktor ini ingat sampai mati. Sampai mati. Ni ada. Bila kita sebut keras, bermaksud nilai pemalar. Nilai pemalar spring adalah tinggi. Jadi idenya lebih tinggi nilai pemalar spring, lebih keras spring itu. Soalannya, apa benda pemalar spring ni? Boleh tak terlibat dengan pengiraan matematik ke ni? Pemalar spring ni. Boleh tak kita cari nilai kekerasan spring ni? Ada cara tak? Macam mana nak cari dan labelkan nilai pemalar spring ni atau kekerasan spring ni? Ada cara tak? Kan? Boleh tak kita jadikan dia sebagai satu nombor siri? Katakan orang datang nak beli daripada kita, dia cuma dengan kekerasan tertentu, dia cuma sebut nilai pemalar spring tu saja. Kita pun keluarkan, ini dah dia spring yang dia kendaki kekerasannya. Ada cara tak? Okey, kita patah balik.
Inilah masa untuk kita nak cerita macam mana nak cari nilai kekerasan spring. Setiap spring tu, macam-macam spring tu ada ni. Ini pun spring. Boleh tak kita cari nilai kekerasan getah ni? Ada cara tak? Berapa nilai K dia? Berapa nilai pemalas spring? Pemalas spring shortcut adalah K. K kecil. Jawapannya kat sini. Okey, tengok eksperimen ni. Semakin kita gantung benda berat kat situ, maksudnya semakin kita tarik ke spring ni ke bawah kan. Semakin memanjang tak spring ni logiknya. Betul tak? Kita letak jari tu, tarik tu, dia semakin panjang lah kan. Betul lah. Ni. Tak, tarik, dia semakin panjang lah kan. Kita gantung beban kat belah bawah ni. Lagi banyak beban kita gantung, lagi berat lah kan. Lagi berat bermaksud lagi banyak daya. Kemudian kita rekod. Kita rekod berapa berat yang kita gantung dan berapa pemanjangan. Berapa pemanjangan. Kamu faham tak perkataan pemanjangan? Yang ni kita sebut panjang kan? Yang ni kita tak gantung apa-apa lagi. Yang ni kita sebut panjang. Pemanjangan ni hak ni. Nampak ni X ni. Maksudnya daripada sini dia menambah panjang tu berapa sampai kat sini. Ini baru kita panggil, kita letak perkataan, kita guna perkataan pemanjangan. Pemanjangan. Okey, yang hak ni panjang. Kan? Hak ni panjang, hak ni pun panjang ni. Ni panjang. Pemanjangan hak ni. Yang hak dah memanjang tu berapa banyak? Tu. Ambil panjang yang terkini, tolak panjang yang asal. Dapat pemanjangan ni. Jadi pemanjangan ni lah milik daya yang dikenakan. Jadi kalau kita nak buat jadual nanti, kita buat macam tu lah. Kita labelkan daya berapa dan pemanjangan berlaku berapa. Maksudnya perubahan panjang, bukan panjang tu sendiri tau. Kemudian selepas kita ada beberapa data, maka kita mula plot graf kan. Bila kita plot graf, dapatlah graf macam ni. Kita ada 5 titik. Macam tu contohlah kan. Kita dapat graf macam ni. Bila kita cuba cantum semua titik ni, ni graf apa? Graf daya melawan pemanjangan spring. Tengok ni. Kan? Jadi ideanya, kenapa kita dapat graf straight ni? Straight ni memberitahu bahawa hubungan ini tadi, bahawa daya berkadar langsung dengan pemanjangan. Ini simbol untuk berkadar terus. Daya berkadar terus atau langsung dengan pemanjangan spring. Sebab tu kita dapat straight macam ni. Maksudnya kenaikan dia cantik. Maksudnya semakin tinggi daya dikenakan, semakin panjang spring. Pemanjangan spring. Lagi banyak lagi daya, lagi panjang dia spring, lagi memanjang spring. Lagi banyak daya dikenakan, lagi memanjang spring. Sebab tu kita dapat garis naik macam ni. Cantik elok macam ni. Straight. Okey, boleh Okey. Masih ingat dulu kita boleh cari apa? Kita boleh, masa tingkatan 4 dulu kamu belajar, kita boleh dapatkan tafsiran berapa benda dekat setiap kali graf. Setiap kali kita ada graf, berapa bilangan tafsiran yang kita boleh buat. Kita ada 4. Setiap mana-mana saja graf, kita ada 4 tafsiran yang kita boleh buat. Yang pertama adalah paksi X itu sendiri. Tafsiran paksi X itu sendiri.
Maksudnya, kalau nilai X tu berapa pula nilai Y tu kan? Kat sini. Dalam kes ni, kalau pemanjangan tu X, berapa daya yang dikenakan? Jadi kita dot naik atas sampai bertemu belaga dengan graf tu. Kemudian kita dot patah balik ke paksi Y. Maka dapatlah kita baca data direct terus daripada paksi X dan paksi Y, betul? Begitu juga sebaliknya, kalau diberi nilai paksi Y ni, dapat tak kita cari nilai paksi X? Contoh dia bagi nilai daya kat situ. Berapa pemanjangan spring? Kita dapat carilah kan, dengan kita patah balik ni, dot sampai belaga graf, kita turun bawah balik, dot. Ambil bacaan kat sini. Kan? Jadi inilah 2 daripada 4 tafsiran yang kita boleh buat dengan bacaan direct terus daripada graf. Paksi Y apa jika X apa, paksi X apa jika Y tu apa. Boleh Dalam kes ni ialah paksi X tu mewakili pemanjangan spring lah, dan paksi Y mewakili daya yang dikenakan yang menyebabkan panjang tu, pemanjangan tu. Apakah tafsiran yang ketiga daripada 4 yang kita boleh buat? Ialah kecerunan graf. Kalau kecerunan ialah kita ambil paksi Y bahagi dengan paksi X. Kita dapat kecerunan lah kan. Dan tafsiran yang keempat yang kita boleh buat daripada 4, tafsiran yang keempat, yang last, ialah keluasan di bawah graf. Keluasan ni nak cari luas bawah graf ialah yang tadi kita bahagi kan, nak cari kecerunan, kita bahagi ambil Y bahagi X. Tapi yang kali ni kita nak cari luas, kita darab. Kita ambil paksi Y, kita tak bahagi tapi kita darab dengan paksi X. Jadi ada 4 perkara, 4 tafsiran atau 4 data yang kita boleh dapat daripada graf. Mana-mana graf. Boleh Okey. Sekarang apa dia? Ni soalan yang bagus. Cikgu dah lama nantikan soalan macam ni. Inilah julung-julung kalinya. Ada pelajar tanya, apa ke gunanya nak cari kecerunan graf-graf tu semua kan? Betul tak? Iaitu sebagai tafsiran yang ketiga dan juga luas. Ialah dua maklumat daripada 4 tafsiran tu kita tahulah kan, kita faham. Bagi nilai Y dapat X tu apa, bagi nilai X dapat Y tu apa kan. Tapi dua yang akhir ni, yang tak faham, kenapa kena cari kecerunan? Dan kenapa kena cari luas bawah graf? Dia bagi kita apa benda kan? Apa manfaat yang kita dapat? Betul tak? Manfaat yang kita dapat ialah, cikgu tanya kamu, dulu kamu belajar, ingat lagi masa tingkatan 4 kamu belajar tentang graf sesaran masa. Ingat lagi? Graf sesaran masa. Okey. Kamu ada paksi Y ni sebagai sesaran kan? Sesaran dalam unit meter contoh, dan juga paksi X mewakili masa kan? Masa dalam unit second, saat katakan contoh. Katakan ada satu graf sini. Graf sini. Okey. Ya, 2 maklumat tafsiran awal kamu tahulah kan? Maksudnya kalau masa sekian-sekian berapa objek tu telah pergi sesarannya. Kan? Kamu dot macam tu kan? Tu dot patah balik kan? Dapatlah ni sesaran dia. Sebab paksi Y ni mewakili sesaran. Objek tu dah bergerak jauh mana. Contohnya ada jalan ni. Ini ada kereta. Kereta ni katakan sini 5 saat. Daripada 0 saat ke 5 saat ni, berapa jauh kereta ni dah bergerak? Berapa jauh ni? Dah bergerak sampai sini. Dalam 5 saat ni.
Nak cari dia dot lah kan. Dot sampai kena graf. Dan dot patah balik. Tengok baca kat sini. Oh, 10 meter rupanya. Maksudnya jarak yang telah dilalui kereta ni 10 meter. Dan boleh juga tafsiran yang kedua terbalik kan. Contohnya jarak kat sini kereta ni dah sampai pada jarak 5 meter contoh. Berapa masa yang kereta ni ambil untuk sampai pada jarak 5 meter ni? 5 meter kat sini separuh. Iaitu sama kan. Kamu akan dot daripada paksi Y ni kena berlanggak dengan graf turun bawah balik dot. Oh, rupanya ialah 2.5 saat. Nampak tak? Dua tafsiran awal ni kamu biasalah kan? Dah biasa dah. Masa sains dulu pun dah belajar. Tapi kali ni tambahan dua yang baru. Iaitu mencari hasil bahagi. Paksi Y bahagi paksi X. Dan juga mencari hasil darab. Paksi Y darab paksi X. Betul tak? Jadi yang hasil bahagi ialah kita panggil kecurunan. Hasil darab dua paksi ni kita panggil mencari luas di bawah graf. Kan nak cari luas bawah graf. Cuba cari luas kotak ni. Kita kena ambil tinggi darab lebar lah kan. Jadi sebenarnya kalau kita darab kedua-dua paksi, kita mencari luas lah sebenarnya. Luas bawah graf. Kalau kita mencari hasil bahagi, sasaran bahagi masa, sebenarnya kita mencari kecerunan graf. Berapa cerun ni graf ni? Kan? Betul tak? Cerun macam ni kan? Kecerunan ni. Kecerunan dalam cerita sasaran lawan masa ni nak dapat hal laju lah kan? Sebab sasaran M bahagi S. M bahagi S kita dapat meter saat negatif 1. Ni macam pernah tengok je ni. Macam pernah kenal je ni. Unit untuk siapa ni? Nampak tak? Nampak tak? Selain daripada bahawa tafsiran graf, kalau kita pandai bahagi, kita mendapat maklumat yang ketiga, iaitu kita mendapat hal laju dalam cerita ni. Padahal graf ni sasaran. Hak graf bawah, paksi bawah ni mewakili masa. Mana tiba-tiba datang cerita hal laju pula? Cerita hal laju datang daripada kita bahagi. Nampak tak? Idea. Habis yang keempat dia bagi apa pula? Kalau kita darab ni dia bagi apa? Dia bagi apa pula? Maknanya meter darab saat ni. Pernah tengok tak unit ni? Meter saat ni. Pernah tengok tak? Meter saat negatif 1 kita pernah tengok lah. Itu unit untuk hal laju. Kalau meter saat je ni, ialah tidak memberikan apa-apa. Tak ada apa-apa maksud. Tidak memberikan apa-apa. Ia bukan kuantiti fizik. Ini tak maklumat ni tak diperlukan. Tak ada apa-apa. Boleh Jadi ideanya akan ada graf yang dia hasil darabnya ada bahagi sesuatu lah. Jadi sampai sini saja boleh Apa kita akan sambung lagi lah. Maknanya kamu kena perbaiki kamu punya pemahaman tentang binaan graf dulu. Baru cikgu nak boleh bawa cerita ni nanti Okey, sampai sini dulu boleh kalau luas ada setengah graf, luas dia memang membawa maksud sesuatu. Tapi dalam kes ni tak membawa maksud apa-apa. Dia tak bawa maksud apa-apa. Sebab ni unit untuk apa ni? Kamu pergi tanyalah siapa. Kalau apa? Cikgu tak jelas kamu punya ni speaker, mic. Kalau spring, dalam kes spring ada guna. Nilai yang kita dapat tu memang ada dalam nilai kuantiti fizik terbitan, ada. Tak macam ni. Nanti tak apa, kita tengoklah. Okey. Boleh Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.